Macam mana kita nak tentukan yang persamaan tu adalah homogeneous ataupun tidak. Okey, yang pertama, okey, contohnya macam 2 di kuasa 2y per dengan dx kuasa 2 tambah 3 dy dx sama dengan y. Okey, yang ni kita boleh jadikan homogeneous sebab semua dekat sini kita dah tengok apa ni, pembezaan paling tinggi dia adalah pembezaan kali kedua. Okey, lepas tu unknown yang selain daripada simbol pembezaan ialah y sahaja. So memang dia boleh jadi homogeneous dengan memindahkan y ke kiri. So dia akan jadi 2 di kuasa 2y per dengan dx kuasa 2 tambah 3 dy 3 dy dx. Okey, tolak y lah sama dengan kosong. So maksudnya apa ni, equation yang pertama ni adalah homogeneous lah sebab kita boleh susunkan semua yang ada unknown y ni ke kiri dan jadikan dia sama dengan kosong. Okey, untuk equation yang kedua ni kalau kita nampak ke sini memang dalam persamaan ni pembezaan paling tertinggi tu adalah pembezaan kali kedua sebab dia ada simbol kat sini kan. Tetapi dia ada unknown selain y iaitu x kat sini. Jadi memang ini sah-sah, memang dia bukan homogeneous lah, homogeneous sama kan. Okey, yang ketiga ni dia tak ada simbol pembezaan kali kedua, dia hanya ada dy dx. Dy dx maksudnya first order ataupun pembezaan pada kali pertama saja. So dia memang bukan second order lah. Dan yang last sekali ini tanda kalau y double prime ni, ini maksudnya second order lah. Kalau y prime ni maksudnya first order, yang y ni maksudnya dia without order. Okey, jadi kat sini kita boleh susunkan semua kita tengok unknown dia y kan. Jadi susunkan semuanya ke kiri. Okey, ke kiri ya. So dia akan jadi y double prime tolak 4y prime. Okey, lepas tu tolak 4y sama dengan kosong. Jadi wajib untuk second order differential equation wajib jadikan dia sama dengan kosong baru boleh kita selesaikan dia menggunakan kaedah yang kita akan gunakan ni lah. Okey, jadi dekat sini ada 4 step follow. Okey, untuk selesaikan second order differential equation lah. Okey. Dalam second order differential equation ni, okey, bila kita nak cari dia punya general solution, jawapan dia ada 3 pilihan tu. Okey, ada 3 pilihan. So 3 pilihan tu macam mana kita nak tahu? Ikut step yang ketiga ni lah, iaitu kita kena pilih case. Okey, dan dia punya pilihan dia adalah seperti berikut. Okey, so kalau jawapan dia kes 1, so kita tengok kes 1. Kalau jawapan dia dekat kes 2, kita akan tengok kes 2. Kalau jawapan dia dekat kes 3, kita akan tengok kes 3 lah. Okey, so sekarang ni kita nak cuba selesaikan satu soalan. Okey, contohnya begini. Find the general solution y for the following differential equation. Okay, jadi dekat sini kita akan selesaikan ikut step lah. Okey, ada 4 step. Jadi dekat sini yang pertama sekali kita kena rewrite in form of homogeneous. Okey. Step yang pertama kita kena jadikan dia homogeneous. So macam mana nak jadikan homogeneous? Kita pastikan semua unknown adalah y dan tak ada x. Jadi dekat sini kalau kita tengok ini adalah second order, ini first order dan ini ialah unknown y. Jadi dia tak ada unknown x kan? So bolehlah jadikan dia homogeneous. Okey, di mana kita kena jadikan dia sama dengan kosong. So kena pindahkan 3y ke kiri, maka kita akan dapat d kuasa 2y per dengan dx kuasa 2 tambah 2 dy dx tolak 3y sama dengan kosong. So ini yang dinamakan sebagai bentuk homogeneous lah. Okey, jadi selesai yang ni kita pergi pada step yang kedua. Step yang kedua, okey, kita nak kita rewrite. Okay, rewrite in quadratic. Kalau soalan minta kita, okay, write the equation in quadratic form, ataupun kadang-kadang ada soalan dia suka sebut auxiliary form. Okay,
Jadi inilah bentuknya, iaitu dalam bentuk persamaan kuadratik, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Jadi macam mana nak bentukkan ni? Okey, kita tengok dekat persamaan yang step 1 tadi, iaitu kita tengok apakah nilai A, B dan C pada kita punya persamaan. Jadi kalau A maksudnya apa nilai yang didarabkan dengan second order. So tak ada kalau kita punya contoh ni tak ada nilai kat depan kan. So maksudnya kita punya nilai tu adalah A sama dengan 1 lah. Okey. Jadi kalau B ialah nombor yang didarabkan dengan first order, iaitu ini. Jadi sebab kat depan dia positif, so B tu nilai dia adalah positif 2 lah. Okey, dan C adalah nombor yang didarabkan dengan Y. So kat sini kita akan dapat C tu negatif 3. Okey. So kalau kita nak tulis dalam bentuk kuadratik, dia akan jadi, okey, kita ganti je lah dalam general form ni, iaitu okey, kalau nak tulis 1x kuasa 2, 2 letak kat B, so tambah 2x, okey, C ni dia jadi negatif 3. So dekat C dia tak ada x kan, jadi jangan pergi mana-mana tambah x pula, okey, kita tulis nombor je lah. So dia akan jadi x kuasa 2 tambah 2x tolak 3 sama dengan 0. So ini yang dinamakan sebagai dia punya quadratic form ataupun auxiliary form. Okey, sebenarnya dalam persamaan ni awak nak guna huruf lain pun boleh tau. Awak nak guna Y ke, awak nak guna apa-apa huruf lah. Tapi biasanya dalam quadratic formula kita akan gunakan X lah. Okey, so quadratic formula kita adalah X kuasa 2 tambah 2X tolak 3 Okey, dan daripada persamaan tu tadi, so kita punya persamaan adalah X kuasa 2 tambah 2X. So X kuasa 2 tambah 2x tolak 3 sama dengan 0 kan? X. So kita boleh menentukan kes dengan kaedah tekan kalkulator. Okey, so kita tekan kalkulator. Okey, so tadi A kita sama dengan 1, B kita sama dengan 2, C kita sama dengan negatif 3. Jadi dengan menggunakan kalkulator, okey, kita tekan mod EQN lah, EQN. Okey, so kita ambil ke kanan iaitu degree, sebab kat sini kita satu equation saja, okey, iaitu 2. Okey, kemudian kita kita masukkan nilai A. So A kita adalah 1, lepas tu tekan sama dengan, okey, 2, tekan sama dengan, dan C kita adalah negatif 3, tekan sama dengan. Okey, so dekat sini kita akan dapat X1 kita. Okey, kita boleh tulis dah dekat apa ni, X1 kita sama dengan berapa tadi? 1. Dan X2 sama dengan, kita tekan sama dengan, okey, negatif 3. Okey, ini maksudnya kita ada dua jawapan yang berbeza. Okey, so bila ada dua jawapan yang berbeza, maka kita akan menggunakan penyelesaian yang pertama lah. Sebab penyelesaian pertama ni, kalau kita ada dua jawapan berbeza ataupun dalam bahasa orang putihnya two real roots, okey, so penyelesaian kita adalah dalam kotak merah ni lah. So kotak merah ni kita punya general solution. Kalau kita punya penyelesaian tu hanya ada satu saja, bila awak tekan kalkulator kan, contohlah awak dapat X sama dengan 3 saja, tekan sama dengan tak keluar nombor lain, dia keluar satu jawapan je. Okey, so kita punya jawapan adalah kes yang kedua lah. Tapi kalau kita punya kalkulator keluar bentuk R, I dekat bucu atas kalkulator tu, dan jawapan kita keluar bucu macam ni kan, so awak tekan contohlah yang keluar adalah X1 sama dengan 3. So jangan lupa tekan shift, okey, lepas tu tekan sama dengan, so dia akan keluar lagi satu nombor, iaitu nombor imaginary. So contohnya dia akan jadi macam ni lah, 3 tambah 2i kan.
Okey, jadi maksudnya yang ni adalah kes ketiga. So kes ketiga awak kena tengok kat sini, nilai alpha ni adalah yang depan, nilai beta ni adalah nilai yang belakang. Okey. Tapi sebabkan sekarang ni kita ada dua nilai berbeza, maka nilai X1 kita adalah alpha, nilai X2 kita adalah beta lah. Okey. Jadi kita back balik. So kita boleh tandakan ni, okey. Alpha sama dengan 1 dan beta sama dengan negatif 3. Okey, so sekarang ni kita nak tulis dia punya general solution. So general solution ambil daripada formula lah. Okey, so formula tadi dia tunjukkan apa? Y sama dengan AE kuasa A alpha X tambah BE kuasa beta X kan. Okey, so gantikan je lah. So general solution kita adalah Y sama dengan A E kuasa alpha X. So alpha kita adalah 1. So dia akan jadi 1X ataupun X saja tambah BE kuasa beta X. So beta kita ialah negatif 3. So dah siap. Okey. So ini adalah cara nak selesaikan ataupun nak mendapatkan general solution untuk second order differential equation.